Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar? Permata-permata hati cikgu. Semoga murid-murid tahun 4 Ibnu Sina, 4 Ibnu Khaldun berada dalam keadaan yang cukup baik, cukup bersedia, cukup sihat, cukup makan. Penting kan? Cukup makan. Untuk anda mengikuti kelas kita pada hari ini 18 Oktober 2021. Jadi bersama-sama dengan cikgu untuk kelas kita pada hari ini, cikgu mengharapkan anda telah cukup bersedia dengan buku teks, iaitu halaman 125 dan juga modul halaman 33. Jadi, apabila kedua-dua itu sudah berada di tangan anda, apa tunggu lagi? Ya, buku modul yang berwarna putih. Okay. Buku yang berwarna putih. Irfan, kenapa pula tutup kamera Irfan? Biarlah kamera itu terbuka. Bakil tu baru nampak anda cantik lah kan. Ada nampak muka anda yang kacak tu. Baik, kita teruskan kelas kita. Terima kasih atas kehadiran anda pada hari ini. Okey. Terima kasih atas kehadiran anda pada hari ini. Semoga kelas kita berjalan dengan lancar, anda mendapat ilmu, mendapat manfaat, dan yang paling penting kita belajar untuk ilmu dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni juga macam majlis ilmu lah. Kita lanjutkan lagi. Okey. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar? Ayuh kita mulakan kelas. Adakah anda sudah bersedia? Siapa yang sudah bersedia, sila angkat tangan. Ada 2 orang, 3 orang. Okey, sila angkat tangan. Angkat tangan kalau dah bersedia. Okey, bagus, baik. Itulah yang terbaik. Anda sudah bersedia? Ya, saya. Modul lama. Modul lama lagi. Tema 6 yang berwarna putih. Tema warna putih itu. Baik. Kita teruskan dengan baik, itulah serba sikit intro kelas kita. Tadi Irfan bertanya. Ya, Irfan bertanya apa Irfan? Ini ke modul kelas PDPR Bahasa Melayu 4. Okey, cuba tunjukkan. Yang kecil kata cikgu. Yang kecil kan panjang, yang panjang juga rasa. Betul. Ya, tema 6 tema 6. Ya, tengok nanti muka surat 33. Tata bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa. Baik, terima kasih atas kehadiran anda. Nur Ainin Darwisyah. Okey, Nur Ainin Darwisyah, 4 Ibnu Khaldun. Okey, sekejap ya, sebentar. Cikgu catat dulu kehadiran anda. Nur Ainin Darwisyah. Nur Ainin. Okey, terima kasih atas kehadiran anda pada tengah hari ini. Kita teruskan kelas kita dengan apa? Baik. Ni tajuknya. Pembayaran tanpa tunai. Buku teks halaman 125. Modul putih halaman 33. Anda boleh melihat kedua-duanya. Terutamanya modul lah kerana ada soalan tata bahasa dalam modul itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Andai kata lah tak ada, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan susah hati. Kerana
anda akan melihat paparan yang cikgu berikan nanti dan anda boleh terus menjawab pada paparan tersebut. Baik, tanpa membuang masa lagi, ayuh kita pergi kepada standard kandungan. Standard kandungan yang akan kita pelajari adalah 5.1, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 yang memahami dan menggunakan kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan penjurubilangan mengikut konteks tidak formal. Jadi bermakna kita akan belajar tata bahasa hari ini, iaitu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama, penjurubilangan mengikut konteks. Objektif yang hendak kita capai pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat menggunakan kata nama khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan mengikut konteks tidak normal. Dan kriteria kejayaan kita, murid dapat membina 6 ayat. Cikgu nak anda membina 6 ayat menggunakan golongan kata tersebut dan juga anda menjawab soalan-soalan yang telah cikgu sediakan. Macam kuis lah lebih kurang, tetapi cikgu tidak menggunakan Google Form dan sebagainya kerana cikgu nak kita menjawab secara langsung. Kerana kelas kita secara langsung dan rakan-rakan yang tidak dapat menghadiri kelas kita pada tengah hari ini. Malam pula. Sebab cikgu dah biasa kelas malam kan. Okey, kelas tengah hari ini mereka boleh menonton rakaman. Mungkin ayah membawa telefon pintar, telefon bimbit di tempat kerja kan, mereka tak dapat nak masuk Google Meet kita pada tengah hari ini, mereka boleh menontonnya pada bila-bila masa. Baik, ayo kita lanjutkan lagi kelas kita. Okey, nak membaca petikan. Okey. Okey, baik. Kita nak membaca petikan dengan teliti, kemudian kamu dikendaki membina ayat berdasarkan perkataan yang berhuruf tebal. Nanti ada satu perkataan itu yang cikgu warnakan dengan warna lain. Contohnya warna putih, warna kuning misal. Kata dalam petikan itu, maka kamu diminta untuk membina ayat tersebut. Kita tak ramai pada hari ini, lebih kurang ada 6 orang. 6 orang saja yang berada pada dalam talian kita, ada 6 orang. Okey, 6 orang sahaja nampaknya setakat ini. Ada Sazmi, ada Azam, ada Irfan, ada Sazmi, Nur Fatihah Auni, Nur Lali Abdullah ni tadi, Ainin Andarwisha. Okey, baik. Jadi ada 6 orang saja kita berada dalam talian hari ini. Maka anda akan bergila-gilalah membaca petikan dan membina ayat. Baik, lanjut lagi. Kita teruskan. Nampak tu suasana dekat mana? Siapa tahu suasana dekat mana ni? Suasana dekat mana ni? Sazmi? Ya, betul. Ini adalah suasana dekat pasar raya. Siapa yang pernah pergi ke pasar raya bersama dengan ibu atau ayah? Boleh kata, semua orang angkat tangan. Bagus. Mestilah anda ada pengalaman di sana kan? Baik. Sekarang, kerana ini dua-dua watak perempuan. Takkan kita nak bagi Irfan baca watak perempuan kan? Jadi dua-dua perempuan lah kita nak baca, cukup tak? Ada, okey. Nur Fatihah Aini akan menjadi, nak jadi mak ke nak jadi Zara? Cikgu, ada ayah cikgu. Ada ayah seorang lagi, okey. Irfan jadi ayah. Irfan jadi ayah. Okey, Fatihah Auni. Fatihah Auni nak jadi apa? Fatihah Auni nak jadi mak ke nak jadi Zara? Nak jadi mak. Okey, Nur Fatihah Aini jadi mak. Maknanya isteri kepada ayah, iaitu Irfan. Okey, baik. Dan anak Nur Ainin Darwishah. Nur Ainin Darwishah minta buka pembesar suara dan juga kamera. Boleh Nur Ainin Darwishah? Cikgu. Ya, saya. Dalam watak ni ada ibu, Zara, ayah, kita. Okey. Dan ibu, ayah dan juga ibu, Zara, ayah kan? Okey. Fika. Okey, tak apalah, tak cukup watak kita ya. Baik, Nur Ainin Darwishah. Nur Ainin Darwishah tidak mahu memberi kerjasama, tak apa, kita tak naklah memaksa. Cikgu tak nak memaksa lah. Kalau anda tak nak belajar, tak nak beri kerjasama, kita bagi Sazmi jadi anak.
Okey, Zazmi jadi anak. Tak apa, walaupun watak tu watak perempuan, tak apalah. Jangan buat seorang halus pula, buat seorang macam biasa je. Okey, Zazmi akan jadi anak. Okey, Zazmi akan jadi anak, Nur Fatihah Aini jadi mak dan Irfan jadi ayah. Baik, kita nak mulakan. Okey, kita nak mulakan. Nanti baca mengikut dialog yang telah ditetapkan. Baik, siapa yang mula-mula akan bercakap? Okey, mak. Okey, silakan Nur Fatihah Aini, mulakan. Mari kita ke bahagian makanan. Ibu ingin membeli 2 paket gula, sekampik beras jenama Kejora. 2 botol sos cili, dan 5 dan 3 tin susu cair. Okey, terima kasih Nur Fatihah Aini telah membacakan dialognya. Maka kita teruskan dengan dialog yang berikutnya, iaitu dialog anak. Oleh kerana Aini Darwishah tidak mahu mengambil bahagian, tidak mahu ikut turut serta dalam pembacaan dialog kita, kita bagi Sazmi. Okey Sazmi, bacakan Sazmi. Sazmi Fairuz. Cepat, Sazmi Fairuz. Ibu, bolehkah saya dan Fika membeli sebuku roti? Kami mahu bersarapan roti bakar pada pagi esok. Okey, baik Tania. Okey, Tania cakap kepada tak susah kan kerana nak lebih kerjasama. Mudah je kelas kita berjalan dengan lancar. Okey, tu yang cikgu mahu. Ini cikgu sebut nama tapi tak nak mengikuti kelas langsung, tidak mahu ambil penyertaan. Okey. Baik, selanjutnya. Okey Ibu. Sambung Ibu. Nur Fatihah ini, sambung. Boleh Zara. Ayah akan membayarnya menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Okey, bagus. Kerana Nur Fatihah ini membacakan dengan nada yang sesuai. Nada dia tu sesuai. Lanjut lagi. Anak. Okey, anak. Teruskan. Sazmi Fairuz. Tak apa anda jadi, walaupun watak tu watak perempuan, tak apalah kerana anda yang nak turut serta, yang lain tak nak turut serta. Okey, Sazmi. Terus Sazmi. Apakah maksud pembayaran tanpa tunai, ayah? Okey, betul. Tahniah diucapkan. Betul. Anda membaca dengan tepat. Baik, saya sedia ayah. Okey. Ayah. Sedia ya? Okey, ayah. Maksudnya, kita melakukan pembayaran menggunakan kad debit. Pembayaran akan dipotong daripada akaun bank. Okey, terima kasih Irfan. Nampak Irfan juga bacakan dari ayah sebagai ayah. Suara pun suara garau, suara macho, suara ayah. Bagus. Kemudian lihat pula, apa pula kata mak? Okey, Nur Fatihah ini. Sambung, mak. Ibu, puan. Bukan mak. Tak apalah. Fatihah baca terus lah. Anak punya Zara. Okey, tak apa. Baca terus Nur ini. Nur Fatihah. Ibu, puan akan berkunjung ke rumah kita petang nanti. Beliau akan datang bersama-sama dengan anaknya. Apakah yang akan kita hidangkan? Okey, terima kasih Nur Fatihah. Terima kasih Nur Fatihah. Nur Fatihah baca sekali lagi lah, lepas ni watak mak. Okey, teruskan Nur Fatihah dengan ayat yang berikutnya. Kita belikan mereka sebiji kek dan setiap pisang. Baik, betul Tia Nania. Lepas tu siapa pula cakap? Lagi. Fatihah. Teruslah Fatihah. Bacalah Fatihah. Sebenarnya watak perempuan. Okey, teruslah baca Fatihah. Ibu, boleh saya membeli sekotak coklat untuk Lien? Dia akan menyambut ulang tahun kelahirannya esok. Okey, baik. Baik. Ya, sambung lagi. Itu Fika yang cakap. Itu Fika yang cakap. Baik. Sambunglah Nur Fatihah lagi. Awak bacakanlah Fatihah. Ya, boleh Fika. Selepas ini, ibu ingin membeli seekor ayam, sesikat sawi dan beberapa tongkol jagung. Baik. Tongkol jagung itu cikgu tidak warnakan. Tongkol jagung. Dalam modul anda ada diwarnakan. Dalam buku teks pun ada diwarnakan. Baik. Jadi sejam kemudian, mereka pun menuju ke kaunter pembayaran.
Okey. Nampak tu kad debit. Itu namanya kad debit. Mungkin anda tengok kad pada mak, pada ayah kan. Kadang-kadang mak atau ayah membayar menggunakan kad sahaja, tidak menggunakan wang tunai. Itu namanya ialah kad debit. Kad debit. Jadi, baik Hamdan. Tadi cikgu tengok Hamdan angkat tangan. Okey, silakan Hamdan. Yang bernama Hamdan dekat sini. Hamdan Eli. Okey, sila bacakan. Anda angkat tangan tadi, anda nak baca. Kita bagi peluang. Oh, Aiman. Okey, Aiman. Baru tengok ni. Okey, Aiman. Okey, silakan Aiman. Aiman, buka pembesar suara dan baca Aiman. Tak ada Aiman. Okey, Aiman tak ada. Okey, Irfan. Irfan bacalah Irfan. Okey. Wah, mudahnya. Ayah, membuat pembayaran tanpa tunai, kita akan lebih selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai yang terbaik. Kita baca dengan nada yang betul, nada perbualan bercakap kan. Itu yang kita mahu. Anda membaca dengan intonasi yang sesuai. Sebutan dan intonasi yang terbaik. Terbaiklah. Terbaik. Okey, terbaik. Terbaik. Anda memberikan kerjasama yang baik. Jadi, jika anda lihat pada buku teks, anda lihat pada modul, ada yang bercetak tebal. Betul tak? Betul tak? Ada kan yang bercetak tebal. Apakah perkataan-perkataan yang bercetak tebal? Cuba boleh tak anda beritahu cikgu? Cikgu tak nampak sekarang. Apa dia perkataan yang bercetak tebal tu? Saya. Okey, Ifran. Sekampik beras jenama Kejora. Okey, sekampik beras jenama Kejora. Lagi? Sesikat pisang. Sesikat pisang. Lagi? Tongkol jagung. Tongkol jagung. Lagi? Seekor ayam. Seekor ayam. Seekor ayam diwarnakan ya seekor ayam tu dalam buku teks. Mana ada? Tak ada. Lagi? Itu je. Sebiji kek. Itu saja. Baik. Jadi kita tengok, kita nak membina ayat. Anda bersedia? Anda boleh menaip di ruang sembang. Cikgu akan paparkan. Kita nak menulis ayat yang bercetak tebal. Ayat yang pertama, perkataan yang pertama kita nak cipta daripada Pasaraya Impian. Okey, Pasaraya Impian. Okey, anda boleh sekarang. Mulai sekarang. Okey, mulai sekarang. Anda diminta. Mulai sekarang anda diminta untuk menulis ayat daripada perkataan Pasaraya Impian. Okey, anda minta anda typekan di ruang sembang. Kita nampak dekat ruang sembang ni. Okey, sila type. Cikgu akan bacakan ayat anda. Okey, sila bacakan. Okey, Nurul Fatihah ni tertekan. Sorry cikgu, saya terkeluar. Tak apa, anda terkeluar masuk balik. Tak ada, tak dikenakan kad merah. Baik. Ya, Irfan. Mula bina ayat. Type di ruang sembang sekarang. Cuba buat ayat dengan perkataan, iaitu daripada perkataan Pasaraya Impian. Baik, cuba. Ayat mudah pun tak apa, ayat tunggal pun tak apa, ayat majmuk pun boleh, ayat tunggal pun boleh. Type di ruang sembang dekat sebelah tu ada ruang. Baik, anda sila type di situ. Ya. Pasaraya Impian ini sangat seronok dan ibu dan Pasaraya sangat seronok. Kena Fatihah. Ibu dan anak ke Pasaraya Impian. Okey, berhuruf besar. Okey, Nur Fatihah Aini. Berhuruf besar. Pasaraya Impian itu perlu berhuruf besar. Kerana apa dia perlu berhuruf besar? Kerana kata nama khas. Kata nama khas berhuruf besar. Sebab itu cikgu minta anda menaip. Cikgu minta anda menaip. Supaya kita dapat lihat anda menulis dengan huruf kecil atau huruf besar. Okey, nanti anda akan menulis ayat tersebut pada modul anda. Baik. Cikgu. Ya, saya. Kejora tu benda kejora. Kejora itu ialah nama kampit tu, jenama beras. Baik. Sekarang sila typekan di ruang sembang. Kita nak tengok di ruang sembang anda menaip ayat itu. Baik. Ada 8 orang. Okey, Syazmi Fairuz. Syazmi Fairuz ayatnya. Kami ke Pasaraya Impian untuk membeli barangan keperluan rumah atau barang keperluan saja pun dah betul. Tahniah.
Tahniah ucapkan pada Sazmi Fairuz, dan anda boleh menulis ayat itu di ruang pada modul tersebut. Dan ada ruang dalam modul tersebut, jadi sila tulis ayat ini. Okey, boleh. Anda nak buat ayat lain pun boleh, tapi dengan syarat pasaraya impian. Okey, satu lagi. Cikgu baru perasan. Sazmi, pasaraya tu ejaannya dirapatkan. Kalau nama pasaraya itu dirapatkan, macam mana cikgu tunjuk sini? Pasaraya impian. Minta maaf, cikgu baru nampak. Pasaraya impian itu perlu ejaannya dirapatkan. Kalau nama perlu dirapatkan dan permulaan huruf itu berhuruf besar. Okey, baik. Baik, lagi ada sesiapa lagi yang nak memberikan ayatnya sebelum kita nak pergi kepada perkataan yang kedua. Jadi anda sila catatkan, tulis ayat tersebut pada modul anda, muka surat 33 ataupun 34. Macam itulah, dia lama akan bergeraklah ke muka surat yang berikutnya. Okey, adakah sudah bersedia? Sudah Jadi kita nak pergi kepada Nur Fatihah Aini. Cantik, secantik orangnya. Pasaraya impian sangat besar. Ayat mudah, ayat tunggal saja. Tapi namun demikian, Nur Fatihah Aini jangan lupa letakkan tanda notah. Jangan lupa letak tanda notah pada akhir ayat anda. Nanti salah tanda baca pula kan? Okey, bagus. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada anda kerana telah membuat ayat dengan baik. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan ayat yang kedua. Kita banyak membuat ayat menjawab soalan hari ini. Jadi kita cuba habiskan dalam masa 1 jam. Baik, sekarang kita nak pergi kepada ayat yang kedua. Secara langsung kita hari ini. Ayat yang kedua, apa dia ayat yang kedua? Iaitu kejora. Tadi Irfan ada bertanya pada cikgu, apa dia kejora? Kejora adalah mungkin jenama beras ke? Jenama baik. Ya, sabar. Baik Irfan, cikgu tunjuk keluarkan Irfan punya ayat. Ibu membeli beras kejora di pasaraya impian. Dia gabungkan sekali. Jangan lupa letak tanda notah. Jangan lupa letak tanda notah pada akhir ayat anda. Ayat mesti diakhiri dengan tanda notah. Jadi tahniah. Bagus. Notah yang ini pula ayat yang kedua. Iaitu ayah membeli sekampit beras jenama kejora. Bukan keroja. Ayat saya Nur Fatihah bukan kejora. Bukan keroja. Kejora. Baik. Okey, baik, dia buat segera dia membuat pembetulan. Bagus. Tahniah diucapkan kepada anda. Okey, sila catat, sila tulis ayat tersebut pada modul anda. Terbaik macam inilah murid-murid kesayangan cikgu. Sayang anda semua. Macam inilah anda belajar dengan semangat. Cuba buat. Kalau anda salah, bukannya cikgu nak bagi, tak ada. Cikgu tak bagi penampar ke anda, tak ada. Kita belajar kan? Kita belajar, lama-lama kita akan jadi pandai. Okey, Sazmi tak nak buat ayat, Sazmi. Mana Sazmi Fairuz ni? Dah hilang. Selalu dia rajin buka kamera, hari ni dia tak ada buka kamera. Ataupun dia menghadapi masalah dia punya mic ataupun kameranya bermasalah. Okey. Sazmi buat ayat, Sazmi. Ayat Sazmi tak ada lagi. Lagi Azam Shah pun sama juga. Okey. Hamdan tadi siapa tadi? Hamdan tadi namanya siapa tadi? Hamdan tadi mana nama Hamdan tadi? Aiman. Okey, Aiman pun sama, ada tadi tapi tampaknya tidak membuka pembesar suara, tidak membuka kamera, tidak memberi respon, tak ada bagi ayat dan sebagainya. Adakah anda hanya masuk dalam Google Meet, lepas tu anda hilang makan dekat dapur? Ada juga yang macam tu kan. Dia masuk je, bukti dia ada, lepas tu dia hilang. Ada juga yang macam tu, macam-macam. Baik, kita nak teruskan lagi dengan ayat yang perkataan yang berikutnya. Kita nak tengok perkataan yang berikutnya apa pula. Perkataan berikutnya, nombor 3, iaitu roti bakar. Roti bakar. Jayuh, tanpa berlengah masa lagi,
anda cuba buat ayat dengan perkataan roti bakar. Roti bakar, sedap roti bakar. Baik, Sazmi Fairuz dah membuat ayatnya. Sebentar kita keluarkan. Baik, Sazmi Fairuz, ramai pelanggan yang bersarapan roti bakar. Roti bakar tu tak perlu huruf besar lah Sazmi, kerana bukan nama khas. Roti bakar tu kata nama am. Jadi kata nama am berhuruf kecil, kata nama khas berhuruf besar. Roti bakar adalah kata majmuk, jadi tak perlu berhuruf besar. Kata nama am, benda. Baik. Ramai pelanggan yang bersarapan roti bakar di warung itu. Jadi roti bakar tu tak perlu berhuruf besar. Namun demikian kita berkata kepada Sazmi kerana berjaya mencipta ayat, menulis ayat yang baik. Cuma ada sedikit kesilapan ejaan sahaja, iaitu tidak perlu menggunakan huruf besar. Nampak kita belajar kan? Lagi, Nur Laili Abdullah. Nur Laili Abdullah, ibu membeli roti bakar di tepi jalan. Wah, bagus. Bagus Nur Laili Abdullah. Dah mula mengambil bahagian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bagus. Tahniah diucapkan. Lagi, Azam Shah tidak ada sekali pun mengambil bahagian. Azam Shah mana? Firas. Ya, saya Irfan. Saya buat ayat ni betul cikgu. Ibu Cikgu minta anda Ibu dan Zara membeli roti bakar di pasar raya impian. Boleh tak Irfan menaip di ruang sembang, kerana bila kita bina ayat ni cikgu nak tengok anda punya huruf kecil, huruf besar, melihat ejaan, melihat tanda baca. Jadi kalau boleh anda type di ruang sembang itu supaya kita boleh melihat. Boleh melihat ejaan anda, boleh melihat anda menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Sebab kata nama am, kata nama khas dia ada perbezaan. Huruf kata nama am berhuruf kecil, kata nama khas berhuruf besar dan ada tanda baca. Jadi sebab itulah, kalau boleh cikgu nak anda menaip di ruang sembang supaya kita tahu jika ada kesalahan. Baik, Sazmi Fairuz. Ayah membeli roti bakar. Okey, roti bakar di kedai. K pun tak perlu huruf besar ya Syazmi. Sebab itulah cikgu minta anda menaip. Hati-hati ketika menaip. Jangan salah type, nanti ada kesalahan ejaan. Sama juga ketika anda menulis pada buku. Hati-hati, jaga ejaan anda, huruf kecil, huruf besar, tanda baca. Baik. Tahniahlah. Macam mana kita tahniah? Kerana anda membuat ayat itu betul. Cuma kita nak mempelajari bagaimana nak menulis huruf kecil, huruf besar, berkaitan dengan kata nama am dan juga kata nama khas. Kata nama am berhuruf kecil, kata nama khas berhuruf besar. Ayuh, apa tunggu lagi? Kita pergi kepada perkataan yang keempat. Bagus, cikgu suka anda aktif dalam kelas. Macam ni bagus. Okey. Perkataan yang keempat ialah kita. Kata ganti nama diri kita. Kita ada kata ganti diri pertama. Kata ganti nama ada 3 jenis. Kata ganti nama diri pertama, diri sendiri. Kata ganti diri kedua, kita panggil rakan kita berbual. Dan kata ganti nama diri ketiga, iaitu kita menceritakan tentang orang lain. Nur Fatihah telah memberikan ayatnya. Pantas. Hebat. Kita perlu bijak belanja. Ada sedikit kesilapan pada ayat Nur Fatihah itu. Agak-agak Fatihah, apakah kesilapan yang Fatihah buat? Kata nota. Ya, tak ada nota satu. Ada lagi satu. Kita perlu bijak belanja ke kita perlu bijak berbelanja? Berbelanja. Betul. Sepatutnya kita perlu bijak berbelanja. Sebab itulah cikgu suka anda menaip di ruang sembang, ruang chat itu, supaya kalau ada kesalahan kita terus betulkan. Kerana betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Barulah kita bertambah pandai. Baik. Lagi, siapa yang nak buat ayat? Nur Laili Abdullah. Ayat tunggal tak apa. Yang penting anda boleh faham. Kita sudah berjaya. Ya, betul. Okay. Kita sudah berjaya. Sudah cukup dah ayat anda. Anda boleh menulis
ayat tersebut pada modul kerana modul akan dihantar 2 minggu lagi, modul akan dihantar dan cikgu akan semak semua modul anda. Pastikan anda melengkapkan semua modul sebelum cikgu semak nanti. Baik, kalau Ibnu Sina cikgu akan semak. Kalau Ibnu Khaldun Puan Liza, cikgu Liza akan semak. Baik, kita lanjutkan lagi dengan perkataan yang berikutnya. Dari nombor 4, sekarang kita pergi nombor 5. Nombor 5 ialah sesikat. Penjodoh bilangan sesikat. Biasanya sesikat ni kita guna untuk apa? Siapa tahu? Sesikat ni guna untuk apa? Rambut. Rambut sesikat? Itu sikat rambut. Ini sesikat. Pisang. Ya betul. Sesikat pisang. Baik. Apa tunggu lagi anak-anak? Ayuh buat. Ya, Irfan. Sesikat tu maksudnya dia waktu sesikat buat apple tak kan? Tak boleh lah. Apple tak ada sesikat. Apple sebiji. Yang bentuknya macam sikat tu. Macam tu. Satu, dua, tiga. Ya, 3 ke 4 ke 5 ke, tapi dia ada satu baris macam tu, maka tu dipanggil sesikat pisang. Pisang. Baik, Nur Fatihah lagi sekali. Pertama memberikan ayat. Bagus Nur Fatihah. Okey. Fatimah pula. Nur Fatihah ini telah memberikan ayatnya, iaitu ibu membeli sesikat pisang dan ada tanda nota. Terbaik. Anda berjaya membina ayat. Ayat mudah, ayat tunggal pun tak apa asalkan anda faham. Asalkan anda faham. Itu yang penting. Sesikat ialah untuk penjodoh bilangan. Kita teruskan lagi dengan nombor 6. Tak kita. Okey, nombor 6. Baik. Nombor 6. Nombor 6 ialah untuk tongkol. Okey. Irfan minta tolong pembesar suara Irfan kerana nanti mengganggu rakaman, nanti kawan-kawan nanti tak dengar apa cakap kan. Macam biasalah kita akan buat rakaman dan kita akan hantar dalam kelas anda. Cikgu akan buat naik ke dalam YouTube supaya rakan-rakan yang tidak dapat menghadiri kelas pada tengah hari ini mereka boleh. Okey, tongkol untuk apa tongkol? Tongkol untuk apa? Azam Shah dah muncul. Dekat akhir-akhir baru Azam Shah ada. Okey, tongkol untuk jagung. Tahniah, nampaknya Azam Shah dah mengambil bahagian. Okey, baik. Nur Fatihah sekali lagi yang pertama memberikan ayatnya, iaitu ibu membeli beberapa tongkol jagung. Tahniah ucapkan kepada anda. Betul ayat anda jagung. Jagung. Tersilap. Sebut. Okey. Ibu membeli tongkol jagung. Setongkol tambah se tu satu. Kalau dua tongkol, 3 tongkol. Azam Shah. Okey, Azam Shah buat Azam Shah buat se. Nur Fatihah ni beberapa tongkol jagung. Namun demikian terbaiklah anda telah membuat ayat. Maka kita nak teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengisi tempat kosong dengan kata nama yang sesuai. Ada 5 ayat cikgu sediakan. Ada 5 soalan cikgu sediakan untuk mengisi tempat kosong dengan kata nama yang sesuai. Adakah anda nampak pada modul anda ada 5 soalan cikgu sediakan? Betul tak? Jadi baik, cikgu bagi masa sekejap, anda cuba jawab 5 soalan tersebut. 5 soalan tersebut. Ayat dan soalan tak susah kan? Lah cikgu kacang je. Okey, baik, cikgu bagi masa sebentar untuk anda menjawabnya. InsyaAllah kita cuba habiskan kelas 1.5, kita cuba habiskan kelas. Kita belajar dalam talian ni tak boleh lama-lama. Paling lama pun sejam. Jangan lama-lama. Nampak anda. Okey, Nur Fatihah, cikgu kena buat apa? Anda diminta untuk menjawab soalan yang pada modul. Pada modul, tengok contoh. Nenek kebayan tinggal di usang yang terletak di pinggir hutan. Tu dia nenek kebayan. Dan apa jawapannya? Di kedai, di banglo. Nenek kebayan tinggal di banglo. Di pondok ataupun di bengkel. Bengkel tu kat mana? Bengkel tu maksud bengkel. Bengkel tu maksudnya apa?
Bengkel macam bengkel membaiki motosikal, bengkel kereta kan, bengkel kraft tangan. Jadi soalan nombor 1, siapa nak jawab? Sila tekan tapak tangan tu. Jadi kita tahu siapa yang nak menjawab. Okey, Nur Fatihah. Nur Fatihah bacakan soalan 1 dan jawapannya. Silakan Nur Fatihah. Okey, Nur Fatihah. Silakan Nur Fatihah. Oh, Nur Fatihah kata tertekan. Tak apa. Kalau Nur Fatihah tertekan pun, Nur Fatihah terus jawab soalan yang pertama. Okey, buka pembesaran suara dan terus jawab. Takkan tak tahu jawapan kan? Senang je. Okey, silakan Nur Fatihah. Boleh lihat pada paparan skrin. Lihat paparan skrin ni soalan dan terus jawab. Nur Fatihah. Nenek kebaya tinggal di banglo usang yang terletak di Nur Fatihah. Pondok. Takkanlah nenek kebayang tinggal di banglo usang dekat pinggir hutan. Pondok usang. Okey, pondok usang, tanya diucapkan kepada Nur Fatihah kerana menjawab soalan dengan tepat. Okey, soalan yang berikutnya. Soalan nombor 2. Siapa nak jawab? Sila angkat tekan tapak tangan. Siapa yang nak menjawab untuk soalan nombor 2? Cikgu tunggu. Mudah je. Nampak tu cikgu beri gambar, bantuan gambar. Itu dipasang untuk melindungi pelanggan daripada cahaya matahari. Okey, Nur Fatihah. Muhammad Azizul mau angkat tangan. Okey, cikgu bagi Muhammad Azizul. Okey, Muhammad Azizul. Okey, silakan Muhammad Azizul. Tadi Fatihah dah jawab, kita bagi Muhammad Azizul. Okey, silakan Muhammad Azizul. mana ada Muhammad Azizul kat Ni ada okey, Nur Fatihah. Nur Fatihah Aini Muhammad Azizul. Nama penuh dia. Okey, Nur Fatihah Aini. Anda yang menekan. Rupanya nama tu panjang sekali terus. Nasihat nama ayah. Okey, Nur Fatihah Aini. Silakan. Langsir itu dipasang untuk melindungi pelanggan daripada cahaya matahari atau hujan. Adakah sesuai langsir pada kedai untuk menghalang cahaya matahari? Sesuai tak? Adakah yang gambar yang cikgu tunjuk, gambar tu adakah menunjukkan langsir? Apa nama dia? Tirai. Ya, bukan tirai. Tirai macam dekat surau. Kat surau kan ada tirai kail itu untuk memisahkan saf lelaki dengan saf perempuan. Itulah tirai. Jadi ini ialah bidai. Sila betulkan pada modul anda kalau salah ejaan. Pada modul anda mungkin bidal. B-I-D-A-L. Betul tak? Jadi sila betulkan ya. Yang ejaan betul B-I-D-A-I. Bukan B-I-D-A-L. Bidai. Ini namanya bidai. Tak apa, kita belajar. Kita belajar. Okey, kita lanjutkan lagi dengan soalan nombor 3. Ibu menjerang air di dalam yang diambilnya dari sungai yang berdekatan. A. Cerik, B. Periuk, C. Pinggan, D. Mangkuk. Baik, mana gambarnya? Gambar baru nak keluar. Itu apa tu? Siapa yang nak jawab? Sila tekan tapak tangan. Okey, Zalmi Farus. Baik, Zalmi Farus, baca dan jawab. Cerik. Cerik. Betul, cerik. Tanya. Tanya. Betul. Itu cerik lah. Takkanlah periuk kan. Takkan jerang air dalam periuk. Okey, soalan nombor 5 ke bukan soalan nombor 4? Okey. Ini soalan nombor 4. Okey. Ibu sedang menanak di dalam periuk, berada ketungku. Sayur, nasi, sup dan mi. Siapa yang nak berikan jawapan? Sesiapa yang nak berikan jawapan, sila tekan tapak tangan. Menanak itu untuk masak apa? Okey, silakan. Siapa yang nak berikan jawapan? Anda sambil-sambil tu anda boleh semak modul anda terus. Kalau ada pen merah lagi bagus. Menanak sayur. Menanak sayur? Dalam periuk? Menanak sayur, menanak jenis sayur. Menanak sup. Sup merenih. Kalau menanak apa? Nasi. Pandai. Betul. Kalau menanak nasi. Menanak nasi.
Kalau sup anda tulis kat tepi. Sup merenih. Sayur memasak sayur. Okey, mencelur sayur. Nasi menanak. Mi mencelur mi. Bukan merebus mi, mencelur mi. Apa beza merebus dengan mencelur? Merebus lama, mencelur sekejap sahaja. Okey, kita lanjutkan lagi dengan isi tempat kosong dengan kata nama khas yang berhuruf besar. Soalan yang pertama. Okey, siapa yang nak menjawab soalan yang pertama? Siapa nak? Soalan ke-5. Okey, soalan kelima apa soalannya? Asma sedang asyik nonton televisyen. Menonton television. Okey. Di ruang tamu rumahnya. Okey. Jadi soalan nombor kelima itu cikgu tertinggal. Baik, anda dah tahu jawapannya kan? Iaitu menonton televisyen di ruang tamu. Okey, ruang tamu. Cikgu tertinggal soalan nombor 5 lah tu. Okey, baik. Soalan nombor 1 untuk kata nama khas. Siapa yang nak menjawab kata nama khas? Siapa yang nak menjawab soalan nama khas? Sila. Nur Fatihah Aini kata si jala. Nur Fatihah Aini dia tak nak baca, dia tengok tu, dia tulis tu, si jala. Nombor 1 si jala. Adakah jawapan Nur Fatihah Aini betul? Agak-agak betul tak? Si jala, menyembelih si jala. Tengok dia ada S yang berhuruf besar ataupun C jala J berhuruf kecil. Baik. Jawapan yang tepat ialah A, kena huruf besar. Kan cikgu dah beri pesanan kepada anda. Okey, cikgu dah beri pesanan kepada anda, iaitu kalau kata nama khas anda kena tulis berhuruf besar. Baik. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Ayah menghadiahi abang sebuah motosikal berjenama. Mana jenama motosikal? A. Modenas, B. Pensonic, C. Bernas dan D. Wira. Okey, kata cikgu, suara cikgu sangkut-sangkut. Okey, masalah talian lah. Mungkin masalah talian tempat anda. Baik, talian tempat cikgu cantik. Dia stabil. Modenas. Ada ke motor nama Wira? Kereta nama Wira kan? Cikgu Wira lain lah ya. Okey. Berjenama apa? Berjenama apa tadi? Modenas. Betul. Okey, betul. Berjenama Modenas. Selanjutnya soalan nombor 3. Semasa cuti sekolah, Arman dan keluarganya melancong ke Klinik Kasih, Pulau Pinang, Restoran Aina ataupun Pasar Besar Kepayang. Pulau Pinang. Betul, Tania. Tania kerana anda telah menjawab soalan yang betul. Soalan nombor 4 pula. Gunung yang tertinggi di Malaysia ialah Gunung Angsi, Gunung Tahan, Gunung Everest, Gunung Kinabalu. Siapa tu? Azam. Azam. Okey, Azam dia punya pembesar suara bermasalah. Jadi Azam jangan buka pembesar suara lah. Gunung Everest. Adakah di Malaysia terletaknya Gunung Everest? Gunung Kinabalu. Ya, Sazmi kata Gunung Kinabalu. Jadi betul. Jadi sambil itu anda boleh semak lah. Kalau anda ada pen merah, anda guna pen merah. Kalau anda tidak ada pen merah, tak apa. Anda semak dengan pensel pun tak apa. Kalau salah, anda pangkahkan jawapan anda yang salah dan anda bulatkan jawapan yang betul. Kalau anda salah, tak apa. Kita belajar. Kita belajar. Dan soalan nombor 5. Projek perumahan. Okey, telah siap dibina pada tahun lepas. Perumahan apa? Perdua Myvi, Taman Seri Aman, Muzium Negara ataupun Sambelang? Bagus. Taman Seri Aman. Tania, anda menjawab dengan tepat. Sekarang kita nak pergi isi tempat kosong dengan kata ganti nama yang sesuai. Okey, soalan yang pertama.
Diana dan Amira berasa gembira sekali mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Anda pun boleh mendapat keputusan cemerlang seperti Diana dan Amira. A dia, B kita, C kami dan D mereka. Apakah jawapan anda? Kami? Dia. Dia untuk seorang. Kami. Kami? Adakah kami? Okey, tengok jawapan. Mereka dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, tahniah kepada yang menjawab soalan mereka. Mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Kerana ada dua orang kan, Diana dan Amira. Maksudnya awak bercerita tentang Diana, bercerita tentang Diana dan Amira. Jadi dua orang. Kalau dia hanya seorang saja. Itu beza je. Okey, soalan nombor 2. Kita pergi soalan nombor 2. Sultan Perak menziarahi mangsa kebakaran itu serta memberikan sumbangan peribadi kepada mereka. Baginda, beliau, kita ataupun dia? Beliau. Beliau. Adakah Sultan kita boleh panggil beliau? Baginda. Boleh tak Sultan kita panggil beliau? Baginda. Betul. Baginda. Kalau kita bercerita tentang Sultan, kita kata baginda. Baik. Soalan nombor 3. Macam ni best. Laju. Anda boleh fikir dan jawab dengan tepat. Macam tu lah. Bagus. Guru besar memaklumkan bahawa akan mempengerusikan mesyuarat pada hari esok. Dia, kami, beliau ataupun mereka? Beliau. Baik, bagus. Tahniah. Betul jawapannya beliau. Kenapa kita tak boleh guna dia? Tengok sini. Okey, perbezaan kata ganti diri dia dan beliau. Tengok sini, perhatikan. Dia untuk orang kebanyakan. Contohnya hadis ketua kelas kami. Dia sangat bertanggungjawab. Okey, baru betul. Kalau anda buat hadis ketua kelas kami, beliau sangat bertanggungjawab, salah. Okay? Dia untuk orang biasa, orang kebanyakan, tak ada pangkat, bukan ketua dan sebagainya. Manakala, tengok perkataan mesra ya, Hamzah sering membawa anak dia. Bukan anak dia. Salah. Sepatutnya Hamzah sering membawa anaknya bersia-sia di tepi tasik itu. Jangan buat anak dia, anaknya. Okey? Nampak tu? Dia pergi bersia-sia bawa anak dia kiri dan kanan. Tambahkan kita sekarang dah boleh rentas negeri kan, boleh jalan-jalan dah. Perbezaan kata manakala dia dengan beliau pula, beliau kita guna untuk orang yang dihormati, orang yang ada pangkat ataupun orang yang ada gelaran. Datuk Huzair seorang jutawan, dia pangkat datuk. Bukan datuk ada cucu tu. Datuk yang berpangkat. Beliau sering memberi sumbangan kepada fakir miskin. Betul. Mesti guna beliau. Sebab dia orang yang dihormati. Tak boleh buat Datuk Uzair seorang jutawan, dia sering memberi sumbangan kepada fakir miskin. Salah. Okey, salah. Datuk Ramli dapati bersalah atas tuduhan pecah amanah. Tengok apa perkataan mesra. Dia dah dapati bersalah, dia dah dipenjarakan, dia akan bergelar banduan. Jadi tak boleh lagi kita guna beliau. Walaupun dia dah pangkat datuk, tak boleh. Mesti guna dia. Okay, Datuk Ramli dapati bersalah atas tuduhan pecah amanah, dia akan dipenjarakan selama 2 tahun. Nampak ya? Kalau yang melibatkan dah dipenjarakan, jatuhkan bersalah, walaupun dia ada berpangkat, kita tak boleh menggunakan beliau, kita guna dia. Barulah dia betul. Jadi kita biasakan betul, betulkan yang biasa. Nota ni juga akan masukkan dalam nanti kalau anda rajin, anda salin. Kalau boleh anda salin lah dalam buku sebagai nota. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Marilah cepat-cepat membersihkan kelas ini sebelum guru masuk, kata ketua kelas kepada rakan-rakannya. A, kalian. B, kamu. C, kami. D, kita. Cepat. Siapa nak berikan jawapan? Siapa yang nak berikan jawapan? Cepat. Kita. Marilah kita. Tahniah. Betul. Marilah kita. Dan soalan yang terakhir untuk kata ganti nama. Tuan Putri
Izinkan ke taman sebentar untuk melihat gerangan di luar sana, kata Dayang kepada Puteri Julia. A. Peter, B. Patik, C. Adinda dan D. Kekanda. Apa jawapan anda? Kalau better, saya untuk Sultan. Betul, anda berikan jawapan Patik. Tahniah. Betul, Patik. Anda terus buat semakan ya pada modul anda. Sekarang kita pergi perlatihan yang terakhir. Kita ada lebih kurang 4 minit lagi. 4 minit lagi. Mana cikgu janji 1,5 habis, kita cuma habis 1,5. Isi tempat kosong dengan penjuru bilangan yang sesuai. Soalan yang pertama, adik makan beberapa nangka yang dibawa oleh nenek. Oh, sedapnya nangka. A. Biji, B. ulas, C. ketul dan D. buah. Apa jawapan anda? Tengok gambar ni. Kalau yang besar ni biji lah. Yang ni sepinggan, kalau satu ni saja adalah ulas. Ya, betul. Anda berjawapan ulas. Tahniah. Memang baik. Bagus. Okey, soalan nombor 2. Irfan, tolong buka, boleh tutup. Okey, nanti ada mengganggu rakaman ya. Kesian kawan-kawan nanti dengar. Rezekinya bergantung kepada sebuluh yang akan digunakan untuk membuat pelbagai kraft tangan kepakarannya. Ruas, batang, jambat, rumput. Okey, dengar dulu. Sebentar, cikgu terangkan apa yang dimaksudkan ni buluh. Okey, ni buluh. Tengok betul-betul, faham betul-betul. Kalau sepanjang daripada atas ke bawah, penjodoh bilangannya ialah batang. Tetapi kalau antara ni saja, tengok gambar tu. Tengok anak panah tu. Okey, yang cikgu letak tu. Kalau itu sahaja. Okey, yang cikgu tunjuk ni, tunjuk tu, itu sahaja, sebahagian saja, ini dipanggil ruas. Manakala yang ditanam, yang tumbuh di atas tanah, banyak-banyak macam tu, ini dipanggil rumput. Nampak ya? Ini dipanggil rumput. Jadi tengok pada soalan, rezekinya bergantung kepada sebuluh yang akan digunakan untuk membuat pelbagai kraft tangan. Kalau penjodoh bilangan, anda kena fikir logik. Nak buat pelbagai kraft tangan, cukup ke sebatang je? Rumput, buluh? Cukup tak? Tak cukup. Boleh tak seruas saja nak buat pelbagai kraft tangan? Tak cukup. Jadi apakah jawapannya? Ya, pandai. Serumpun. Kalau jambak macam mana kalau jambak? Kalau jambak macam mana? Apa yang menggunakan penjodoh bilangan jambak? Siapa beritahu juga? Apa penjodoh bilangan jambak? Jambak kita gunakan untuk apa? Siapa boleh beritahu je? Jambak kita gunakan untuk apa? Tak ada siapa boleh beritahu cikgu? Jambak untuk apa? Cuba. Salah tak apa. Salah cikgu tak. Cikgu tak tembak anda kalau anda salah. Ataupun cikgu tak ada. Ataupun cikgu tak ada. Cikgu tak ketawakan anda kalau anda salah. Kalau cuba, jambak ni untuk apa? Sejambak apa? Contohnya, Nur Fatihah memberikan sebunga kepada ibunya. Sejambak apa? Sejambak untuk bunga. Bunga yang lebih daripada sekuntum, kita guna sejambak bunga. Kalau satu saja bunga, sekuntum bunga. Kalau banyak bunga, kita susun sejambak bunga. Okey, baik Okey, boleh faham Cikgu dah terangkan sejambak untuk bunga. Baik, kita pergi soalan nombor 3. Nani mengirim surat kepada keluarganya di kampung. A. helai, B. pucuk, C. keping, D. lembar. Tu dah nampak tu. Besarnya surat dia hantar kat kampung. Apakah jawapan anda? Apa jawapan anda? Kalau surat apa? Sehelai surat ke? Sepucuk surat ke? Selembar untuk benang. Selembar untuk benang. Boleh tak? Boleh. Azam Syah, anda punya pembesar suara bermasalah. Jadi anda jangan buka pembesar suara anda ya. Okey, apa jawapan? Sekeping surat.
Sepucuk. Tahniah. Betul. Sepucuk. Tahniah. Terbaiklah. Kalau surat sepucuk. Helai kertas. Sehelai daun. Sekeping kertas juga kita guna. Sekeping kertas. Yang nipis kita panggil keping. Baik. Soalan nombor 4. Mak Lijah menjahit seluar anaknya yang terkoyak itu menggunakan sejarum, batang, pucuk, bilah ataupun laras. Nampak tu Mak Lijah. Alamak, Mak Lijah lupa pakai tudung. Gambar tu gambar tak bertudung. Alamak, Mak Lijah lupa pakai. Kat rumah kan, dia tadi dia tak pakai tudung. Baik, apakah jawapan anda? Silakan. Sebatang jarum, sepucuk jarum, sebilah jarum ataupun selaras. Selaras untuk senapang. Dia catat laras untuk senapang. Bilang untuk benda tajam. Bilang macam pisau. Kapak. Sebilah. Sebilah. Adakah sesuai sebilah jarum? Adakah jarum itu boleh memotong? Sebilahnya macam kapak, pisau, gergaji. Dia boleh memotong. Betul. Tadi cikgu dengar ada yang sebut sebatang jarum. Betul. Jarum bukan sebilah jarum. Bilah ni awak perhatikan. Sebilah pisau, sebilah gergaji, sebilah kapak. Semua yang boleh tajam dan boleh memotong. Jarum dia tak boleh potong kan. Dia cuma tajam je. Jadi sebatang jarum. Boleh faham anak-anak semua? Boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. Dan soalan yang terakhir kita pada hari ini. Dan jam pun sudah 1.33. Nampak. Kita cuba habis ni. Yadi makan setebu yang diberikan oleh Nek Som. Batang, pucuk, bilah, laras. Larang untuk senapang. Sepucuk tebu. Seruas. Sepatutnya ada ruas. Seruas tebu patutnya. Tapi ruas tak ada. Yang betul ialah sebatang tebu. Okey, sebatang tebu. Ada betul. Okey, ya apa dia? Berbentuk ruas. Ada ruas. Ruas A, B ke atau C? Batang tak ada bunyi. Batang tak ada. Okey, sekejap cikgu betulkan. Cikgu salah type lah tu. A apa? Ruas. B Okey, A ruas Seorang yang cakap. A ruas, B Irfan. B apa? B pucuk, C bukan B pucuk. B bentuk. B bentuk. Okey, B bentuk. C Seketul. B ketul. Okey, minta maaf. D Seketul cikgu. D macam ni. Seorang-seorang cakap. Seorang yang cakap. Jangan terus keliru. C apa? C ketul. Seketul. Okey, D tongkol. Okey, D tongkol. Okey, minta maaf cikgu tak betulkan yang ni tadi. Okey, jadi betul lah. Jawapannya ialah ruas. Okey. Jawapannya ruas. Okey, baik. C ketul. Betul tu. Ketul ejaan K-E-T-U-L. Kalau bukan T-O-L ni betulkan pada kertas anda tu ya. Okey, ketul ejaannya K-E-T-U-L. Baik. Alright. Jadi jawapan untuk soalan 5 ialah ruas. Untuk soalan yang terakhir kita pada hari ini. Maka habis. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa pertanyaan tak? Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, adakah anda faham apa-apa yang kita pelajari pada hari ini? Faham tak? Faham. Bagus. Okey. Baik. Ada apa-apa pertanyaan? Irfan nak tanya apa Irfan? Irfan kat tengah tu nak tanya apa? Saya ingat apa ni? Saya ni kalau kita dekat Tak dengar Irfan. Tak dengar Irfan. kalau kita faham dekat angkat tangan.
Okey, baik. Kalau kata kalau faham yang angkat tangan. Baik. Semua angkat tangan dah maknanya sudah faham. Maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada anda kerana menyertai kelas kita pada hari ini. Jaga diri baik-baik. Lepas ni makan tengah hari dan sebagainya. Siapkan kerja rumah anda. Tahniah sekali lagi kerana anda. Okey, tahniah kepada anda kerana menyertai kelas kita pada hari dan anda telah faham apa-apa juga ajar. Baik, nak tanya apa lagi, Fan? Kami dapat di bawah Apa dia? Kami dapat di bawah Saya cakap apa? Okey. Minta maaf lah, cikgu tak benar jelas anda punya pembesar suara itu. Baik. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri baik-baik, siapkan kerja rumah. Kita akan berjumpa nanti tidak lama lagi apabila Negeri Perak beralih fasa 4. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye. Jumpa lagi.